Baik, kita bertemu kembali dalam segmen cerita kedua yang mana Menteri Pertanian dan Industri Makanan Datuk Seri Ronald Kiandi berkata perubahan kedudukan Malaysia pada 2019 dalam senarai Indeks Keselamatan Makanan Global atau GFSI dari tangga 28 ke 44 adalah kerana pelarasan semula yang dibuat oleh Unit Perisikan Ekonomi atau dipanggil sebagai EIU. Dan pelarasan semula itu memasukkan penilaian sumber semula jadi dan ketahanan bekalan makanan. Sebelum ini, EIU hanya menilai tahap kerentanan sesebuah negara terhadap sekuriti makanan berdasarkan 3 dimensi iaitu kemampuan, ketersediaan dan kualiti dan juga keselamatan. Dan ia adalah bagi menjawab pertanyaan daripada Wong Hon Wai, PH Bukit Bendera yang mahu kerajaan menjelaskan punca Malaysia dalam Global Food Security Index jatuh dari tangga 28 ke tangga 44 dalam sidang Parlimen pada sebelah pagi tadi. Dan Ronald Kiandi turut menyatakan bahawa komitmen kerajaan dalam terus memperkukuh sekuriti makanan negara supaya kekal terjamin dalam apa jua keadaan sekaligus mempertingkatkan kedudukan Malaysia dalam GFSI pada masa akan datang. Dan antara usaha kerajaan termasuklah penubuhan jawatankuasa kabinet mengenai dasar sekuriti makanan negara atau FSCC dan pembangunan Pelan Tindakan Dasar Sekuriti Makanan Negara atau DSMN 2021-2025 yang holistik dan mampan. Jadi kita ingin bersama dengan Pengerusi Eksekutif iGrow, Nordin Abdul Malik, terutama sekali Encik Nordin, dengan pelarasan semula yang dibuat oleh Unit Perisikan Ekonomi EIU, adakah itu sebagai satu tanda yang positif dalam membolehkan negara kita lebih memajukan inisiatif dalam menjamin sekuriti makanan? Ya, kita perlu melihat outcome yang ataupun laporan yang telah dikeluarkan oleh EIU atau Unit Perisikan Ekonomi ini terhadap Indeks Keselamatan Makanan Global atau GFSI Malaysia dalam dua konteks yang penting. Pertama, kita melihat dalam konteks yang positif apakah sebenarnya kedudukan food security kita di peringkat antarabangsa di rantau Asia dan di Asia Tenggara. Dan yang kedua, bagaimana pula dengan laporan tersebut yang dikatakan kita telah berada pada kedudukan daripada 28 daripada 115 pada tahun 2019, indeks kita telah turun kepada 44 pada ketika ini. Jadi sepatutnya kita perlu memikirkan apakah langkah-langkah yang perlu kita buat dalam kita hendak memastikan jaminan keselamatan makanan negara akan benar-benar terjamin dan berkesan dalam kita juga menghadapi pelbagai cabaran untuk kita mengekalkan keupayaan kita untuk menjamin keselamatan makanan di negara kita pada masa depan. Jadi kita tidak sepatutnya melihat perkara itu dari aspek indeks antarabangsa semata-mata, tetapi juga bagaimana untuk kita memastikan bukan sahaja jaminan keselamatan makanan dalam negara tetapi keselesaan rakyat di negara kita untuk memperolehi apa yang dipanggil bekalan makanan yang mencukupi atau accessibility, mampu dimiliki atau affordability, mudah diperolehi atau availability dan benar-benar berkhasiat atau nutritious untuk rakyat kita yang kini berada dalam jumlah 32 juta, tetapi cabaran keperluan keselamatan makanan pada tahun 2050 akan lebih mencabar apabila diramalkan rakyat di negara kita akan bertambah kepada 43 juta pada masa tersebut. Jadi ini sepatutnya dijadikan satu game changer ataupun satu perubahan baru yang bersifat quantum leaps atau anjakan berganda yang perlu dilakukan oleh kerajaan kerana sebahagian daripada isu-isu yang ditimbulkan yang menjadi penyebab kepada turunnya indeks kita pada tahun lalu sebenarnya sudah berlarutan sejak sebelum tahun-tahun kebelakangan ini misalnya. Encik Nordin, ada penubuhan beberapa jawatankuasa seperti yang saya sebutkan tadi. Sejauh mana Encik Nordin melihat inisiatif tersebut mampu menjamin penilaian sumber semula jadi dan juga
ketahanan bekalan makanan seperti yang diselaraskan dalam EIU sebentar tadi? Okey, jawatankuasa ini sebenarnya bukanlah satu perkara baru pada saya. Sebelum-sebelum ini kita telah ada banyak jawatankuasa yang menangani keperluan keselamatan makanan negara, dan contohnya ketika musim COVID ini saya pasti bahawa kerajaan juga mempunyai jawatankuasa yang memantau pelaksanaan isu-isu yang berkaitan dengan keselamatan makanan ini. Tetapi apa yang pentingnya ialah kita melihat apakah faktor-faktor yang menyumbang kepada indeks kita telah turun, dan faktor-faktor yang menjadikan keselamatan makanan kita mungkin sudah tercorot sedikit. Jadi inilah yang perlu ditangani oleh semua pihak, bukan sahaja dengan adanya jawatankuasa itu. Saya lihat ada 7 sebab yang menjadi faktor kepada turunnya indeks kita ke paras 44 itu, walaupun dikatakan bahawa ianya disebabkan oleh pelarasan yang dilakukan semula oleh pihak EIU. Kita tidak boleh juga melihat dari sudut yang terlalu longgar sehingga kita seolah-olah mau menafikan dengan mengatakan wah kita sudah berada di tangga yang kedua di Asia Tenggara, di peringkat Asia Pasifik. Tetapi kita melihat keseluruhan kerana ini merupakan juga cerminan keupayaan kita untuk menguruskan keselamatan makanan kita di peringkat antarabangsa. Jadi 7 perkara inilah yang sepatutnya kita lihat. Yang pertama iaitu kebergantungan kita kepada import makanan yang terlalu tinggi, iaitu telah mencecah kepada 55 bilion pada tahun lalu, berbanding dengan ekspor kita sebanyak 33 bilion sahaja, yang telah menjadikan ketidakseimbangan dalam nilai import makanan negara yang menghasilkan defisit imbangan perdagangan sebanyak 21.7 bilion pada tahun lalu. Jadi ini antara faktor utama. Kedua, of course kerana berlakunya peningkatan dalam permintaan makanan. Ketiga, perubahan iklim yang turut mempengaruhi jumlah pengeluaran makanan, dan kita sedia maklum cuaca yang tidak menentu akibat daripada perubahan cuaca dunia atau pemanasan global yang menjadi cabaran kita. Kita tengok tahun lepas isu banjir saja telah melanda dengan begitu hebat di sebelah pantai timur misalnya, di beberapa negeri. Jadi ini sudah pasti merencatkan pengeluaran itu. Keempat, iaitu kekangan semula jadi untuk memastikan kualiti dan kuantiti pengeluaran makanan apabila sumber-sumber semula jadi kita yang terhad, dan ini merupakan cabaran bukan sahaja dalam negara kita tetapi di mana-mana negara dunia pun berhadapan dengan perkara yang sama. Kelima pula ialah kekurangan tenaga mahir dan penglibatan tenaga muda dalam sektor pertanian. Jadi bagi saya negara kita sudah hampir kepada krisis tenaga kerja muda dalam sektor pertanian, dan kebergantungan kita yang terlalu tinggi juga kepada pekerja asing. So saya sendiri yang terlibat secara langsung dalam latihan kemahiran pertanian generasi muda sejak 20 tahun yang lalu, kini saya sudah melihat wujudnya trend-trend generasi muda yang semakin tidak memilih sektor pertanian ini sebagai kerjaya mereka. Jadi inilah sesuatu yang mungkin kita boleh lakukan, yang saya mungkin akan cadangkan juga sebentar lagi. Dan yang keenam, tahap penggunaan teknologi dalam sektor pertanian kita yang masih rendah, penerimaan yang begitu rendah, dan juga akses teknologi dan maklumat seperti teknologi berasaskan komunikasi dan sebagainya yang masih sukar untuk diperolehi di kawasan-kawasan yang melibatkan sektor pertanian ini. Dan yang ketujuh iaitu amalan pertanian yang lestari atau mampan, yang mengambil kira semua faktor persekitaran pembangunan pertanian yang bersifat sustainable. Jadi maknanya jawatankuasa itu walaupun ada, tetapi kita perlu menangani 7 isu ini yang pada pandangan saya yang menjadikan indeks kita turun daripada tangga 28 ke tangga 44 pada tahun 2020.
Encik Nordin, melihat kepada 7 isu tersebut, jika kita ingin bandingkan dengan beberapa negara lain, Malaysia merupakan kedua terbaik dalam kalangan negara Asia Tenggara selepas Singapura dalam aspek keselamatan makanan ini, dan sementara kedudukan negara dalam kalangan negara Asia Pasifik pula, Malaysia berada dalam kedudukan ke-8 terbaik. Jadi, Encik Nordin, adakah kita masih jauh untuk mengatasi Singapura yang berada di hadapan, Encik Nordin? Sudah pasti begitu. Walaupun mereka mempunyai sumber-sumber semula jadi yang sangat terhad, tetapi mereka sudah terkehadapan dalam teknologi pengeluaran pertanian era zaman moden. Yang kita bercakap soal vertical farming, artificial intelligence, pengurusan data yang berasaskan pertanian. Mereka sudah jauh terkehadapan. Jadi sudah pasti mereka ini juga mempunyai perkiraan-perkiraan yang cukup baik. Misalnya kita lihat Singapura. Kita berada bukanlah begitu jauh untuk mereka terkehadapan, tetapi mereka sudah bersedia dari segi teknologi terkini yang boleh mempertingkatkan pengeluaran pertanian, kemudian yang mensesuaikan juga pengeluaran tersebut dengan keperluan misalnya climate change ataupun pemanasan global, dan mereka juga telah mempertingkatkannya sebagai sebahagian daripada teknologi moden yang berasaskan vertical farming misalnya. Jadi perkara seumpama ini, walaupun di negara kita mempunyai, mungkin kerana kita mempunyai banyak sumber-sumber semula jadi kita agak lambat untuk menyesuaikan diri kita dengan perubahan-perubahan teknologi yang boleh mempertingkatkan pengeluaran dan juga bukan sahaja dari segi kuantiti tetapi juga dari segi kualiti pengeluaran itu sendiri. Jadi sebab itu bagi saya, walaupun kita sering menyatakan bahawa kita antara kedua yang terbaik di Asia Tenggara dan sebagainya, jangan lupa bahawa negara-negara ini sedang bergerak pantas seperti negara Vietnam misalnya. Saya lihat sejak kebelakangan ini negara-negara seperti Australia telah bekerjasama untuk membangunkan pertanian dan juga pendidikan kemahiran pertanian generasi baru mereka, sehingga hari ini mereka sudah memperlihatkan keupayaan mereka untuk menjadi kuasa dunia dalam pengeluaran pertanian pada masa depan. Baik, dan kasih, kita sudah melihatkan kelemahan kita. Ya. Memandangkan itu saja masa yang kita ada, itu dia tadi jawapan daripada pengerusi Eksekutif Agro Nordin Abdul Malik yang menceritakan apa yang boleh diperbaiki dalam kedudukan dalam negara kita berdasarkan daripada Global Food Security Index GFSI. Baik, pastinya perbincangan lanjut akan kami kongsikan di semua platform di Astro Awani. Sekian cerita untuk jam ini. Saya Faris Daniel. Assalamualaikum dan salam hormat.